Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi murid-murid. Kita berjumpa lagi hari ini, hari Isnin, 4 Oktober 2021. Kita dah masuk pun bulan 10. Bulan Oktober. Jadi, tak lama lagi 2 minggu kita akan bertemu bersemuka di sekolah insya-Allah. Jadi cikgu harap saki-baki PDPR kita yang masih akan ada 2 minggu ini lagi, kamu akan terus bersemangat. Jadi jom kita tengok apa pelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung aspek tata bahasa. Minggu lepas kamu belajar mengenai kata majmuk. Hari ini kita akan belajar mengenai kata ganda. Hari ini kamu akan belajar objektif kita. Hari ini kamu akan melengkapkan sekurang-kurangnya 3 ayat dengan kata ganda dengan betul. Jadi ada ayat dan ada tempat kosong yang kamu kena isi dengan kata ganda yang betul. Baiklah. Kita masih lagi dalam tema Negaraku Tercinta, unit milik kita dan tajuk hari ini kata ganda. Murid, cikgu nak kamu keluarkan buku teks Bahasa Melayu muka surat 88. Muka surat 88 dan kamu akan dapat lihat paparan seperti di hadapan ini. Tajuk kita Indahnya Pulau Manukan. Kita buka dan kita akan baca sama-sama. Baiklah, seperti yang cikgu dah maklumkan tadi, kita belajar mengenai tentang kata ganda. Kata ganda. Apa itu kata ganda? Kata ganda dihasilkan dengan mengulang kata dasar. Kata dasar. Mengulang kata dasar. Bagaimana? Nanti kita tengok contoh. Kata ganda mempunyai tanda sempang. Contoh kata ganda yang kita dapat lihat. Yang pertama, murid, sempang murid. Murid, murid. Ini adalah kata ganda. Kalau kamu lihat murid, murid ialah kata dasar. Tapi bila kita ulangkan murid ini menjadi kita gandakan dia jadi kata ganda. Daripada kata dasar satu sahaja murid, kita gandakan menjadi murid-murid. Tetapi mesti disertai dengan tanda sempang. Contoh kedua, kawan. Kalau seorang kawan, kita sebut kawan sahaja kata dasar. Tapi kalau kita ada banyak kawan, kita sebut kawan. Jangan lupa disertai dengan tanda sempang. Kita tengok pada buku teks. Tadi kamu dah tahu sedikit mengenai tentang kata ganda. Jadi kita tengok balik buku teks. Tajuk kita hari ini, Indahnya Pulau Manukan. Indahnya Pulau Manukan. Ada 5 kata ganda yang berada di gambar ini. Kita baca sama-sama. Yang pertama, pokok. Bot. Ikan. Budak. Pelampung. Ini adalah 5 kata ganda yang ada berada di dalam gambar ni. Kamu semua dapat lihat, ada pokok-pokok, ada bot. Dalam air laut ni ada ikan-ikan. Dan nampak di tepi sini ada budak-budak. Ada berapa orang budak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya ada pelampung yang disusun sini. Pelampung. Ini gambar di Pulau Manukan. Kita baca sedikit mengenai Pulau Manukan. Pulau Manukan terletak di Sabah. Dekat mana Pulau Manukan? Pulau Manukan di Sabah. Pulau ini
terkenal kerana keindahannya. Okay. Kelihatan bot-bot di jeti. Okay, kamu nampak di bot-bot ini adalah kata ganda ini. Bot-bot dibirukan di sini. Okay, kelihatan bot-bot di jeti. Air laut di sini jernih. Kita boleh melihat. Dia minta kita sambungkan. Kita binalah ayat kita menggunakan kata ganda yang ada ini. Jadi kita tengok dulu kata ganda apa yang ada. Baik, kita lihat gambar. Okey, ini apa? Ini adalah boat. Okey, kata ganda ni yang kita belajar pada hari ini adalah kata ganda yang membawa maksud kepada banyak. Okey, kalau boat, berdasarkan ini kamu lihat ada satu boat saja. Jadi kita hanya panggil boat ini sebagai boat lah. Tak bolehlah panggil dia boat-boat sebab dia cuma satu. Jadi kalau satu kita sebut boat. Tetapi bila kita gandakan dia, okey, bila kamu lihat ada banyak boat. Macam mana kita nak sebut dia? Kita sebut dia boat-boat. Tanda sempang jangan lupa. Jadi, kalau satu boat, kita sebut boat saja. Kalau banyak boat, kita gandakan dia. Kita jadikan dia kata ganda, iaitu boat-boat. Jadi, contoh ayat yang berada di dalam petikan tadi. Kalau kamu ingat, kelihatan boat-boat di jeti. Kenapa boat-boat ni kat jeti? Dia menunggu penumpang lah. Ambil tu naik turut penumpang. Kita naik nak pergi mandi, laut dekat situ. Kita nak buat snorkeling, menyelam, boleh naik bot ini. Seterusnya, kamu tengok gambar. Jadi bila kita nampak ada seekor ikan ini, kita sebut dia sebagai ikan. Tetapi kalau kita gandakan ikan ini menjadi banyak ikan, lebih daripada satu. Okey, kata ganda kita adalah ikan. Jadi kita boleh sambung ayat petikan tadi. Kita boleh melihat ikan berenang. Tadi dia kata air laut jernih kan. Jadi bila air laut jernih, mata kita yang kasar ni boleh nampak ikan-ikan berenang di dasar laut. Okey, itulah keindahan, kecantikan Pulau Manukan. Kamu dapat lihat pelbagai jenis ikan-ikan berenang. Seterusnya, okey, apa yang kamu dapat lihat? Ini adalah sebatang pokok. Okey, sebatang pokok kan. Jadi macam mana kalau kita melihat ada banyak pokok-pokok? Banyak pokok kita sebut sebagai pokok-pokok. Jadi kita boleh gunakan pokok-pokok ini untuk membina ayat. Contoh ayat yang cikgu bagi. Pokok-pokok di sekitar pulau ini cantik. Okey, pokok dia ada pelbagai jenis-jenis pokok. Bila ada banyak tu pun jadi cantik. Mata kita lihat pun redup bila nampak pokok-pokok kan. Ini adalah contoh kata ganda pokok-pokok. Seterusnya, ini adalah seorang budak. Bagaimana pula kalau ada ramai budak? Kita panggil dia budak-budak. Inilah kata ganda bagi budak ialah budak-budak. Ayat kita nak bina, budak-budak riang bermain air laut. Tengok pada gambar tadi di buku teks kan, mereka tengah gembira bermain air laut. Baiklah, yang terakhir. Apa ini murid-murid? Lebih biasa tengok pergi laut, pergi Port Dickson tu adalah kan. Okey, ini adalah pelampung. Okey, satu pelampung kita sebut pelampung. Tapi kalau banyak pelampung, kita sebut pelampung. Okey. Pelampung. Jadi kita bina ayat. Mudah saja. Terdapat pelampung disediakan.
Okey, pelampung digunakan untuk apa? Keselamatan lah untuk berada dalam air. Terutama bagi orang yang tahu ke tak tahu berenang perlu pakai pelampung sebab ini adalah untuk tujuan keselamatan. Baiklah murid-murid, selesai buku teks, kita keluarkan sama-sama buku aktiviti bahasa Melayu jilid 2 dan kamu buka muka surat 14. Okey, buka muka surat 14. Kita akan buat sama-sama. Baiklah, kita lihat dulu arahan pada buku surat ini Okey, arahannya adalah lengkapkan ayat dengan kata ganda yang sesuai. Okey, ada ayat dan kamu akan isi tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai. Okey, ada kata ganda yang diberikan di sini, nanti pilih sahaja dan letak di tempat kosong. Jadi kita baca, sekolah Dagu mengadakan sambutan Hari Malaysia. Okey, sekolah Dagu mengadakan sambutan Hari Malaysia. Jadi ada 5 pilihan jawapan ini, nanti kamu pilih. Okey, kita buat dulu soalan nombor 1. Okey, ada gambar, ada ayat. Okey, kamu lihat gambar ni Okey. Cikgu Fazilah membawa tempat kosong ke dewan. Kita tengok pada rujuk balik pada gambar. Okey, ni Cikgu Fazilah. Dia membawa apa ke dewan? Okey, apa yang ada lagi di gambar ini? Kamu lihat. Okey, kita tengok pada jawapan. Adakah Cikgu Fazilah membawa gambar-gambar? Atau adakah Cikgu Fazilah membawa tempat-tempat? Membawa bendera-bendera? Membawa lagu-lagu? Atau membawa murid-murid? Kamu pun sini dapat lihat siapa yang ada di sini. Murid-murid. Jadi jawapan dia ialah Cikgu Fazilah membawa murid-murid ke dewan. Sudah dapat jawapan yang pertama. Baiklah, sambung. Seterusnya soalan yang kedua. Okey, tengok gambar. Okey, dewan kan? Tadi Cikgu Fazilah bawa murid-murid kan? Okey, tengok pada gambar lagi. Okey. Kemudian kita baca tempat kosong digantung pada dinding di sekeliling dewan. Apa yang digantung pada dinding di sekeliling dewan? Kamu lihat balik pada gambar. Okey, apa? Mana digantung? Ini gantung. Apa ini? Okey, murid-murid, apa ni? Ini adalah bendera. Jadi, bendera-bendera digantung pada dinding di sekeliling dewan. Okey, ini jawapan bagi soalan nombor 2. Baiklah, untuk soalan 3, 4 dengan 5, cikgu nak kamu buat sendiri. Okey, kamu buat sendiri. Kamu pilih lagi 3 jawapan sahaja. Okey, isikan di tempat kosong. Cikgu harap kamu dapat buat. Sebab ini senang sahaja. Okey, nanti kamu dah siap, hantar di Google Classroom. Ataupun kalau tak nak hantar di Google Classroom pun tak apa. Sebab buka sekolah nanti, cikgu akan semak sendiri di buku kamu. Murid, kita sudah sampai di akhir pelajaran. Jadi cikgu harap kamu faham apa itu kata ganda. Okey, kata ganda ialah kata dasar yang diulang. Okey, pada hari ini dia membawa maksud kepada kata ganda yang membawa maksud kepada banyak. Okey, contohnya tadi pokok. Kalau ada banyak pokok, pokok-pokok. Okey, jadi cikgu harap kamu faham mengenai kata ganda itu. Okey, selesai tugasan kamu, hantar pada Google Classroom dan cikgu akan semak bila kita buka sekolah nanti. Terima kasih dan cikgu harap kamu dapat siapkan kerja. Assalamualaikum.